Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa huwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan murshidan wa la hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa tamassaka bi sunnatihi wa jahada fi sabilillahi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil azim. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil aziz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Shadaqallahul azim. Wa qala nabiyuna sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna Allaha wahaba li ummati lailatul qadri wa man lam yu'tiha man kana qablahum. Atau kama qala sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang berusaha sahabat saya Tuan Bilal, Tuan Haji Sufian, pengurusi surau Kampung Datuk Kamarudin, Widow, ahli Tuan Kusa, ahli jemaah mutuskan rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertamanya marilah sama kita mengambil sedikit kesempatan yang Allah SWT berikan ini untuk kita sama-sama memanjatkan setinggi pujian dan kesyukuran kehadratnya yang memberikan kita kekuatan untuk melaksanakan ibadah solat tarawih pada malam ini, ya, dan juga kita berada dalam majlis ilmu ini yang merupakan satu taman dari taman syurga Allah Subhanahu Wa Taala untuk malam yang malam ini malam 21 Ramadan, 21 Ramadan 1437 Hijriah, dan kita sudah masuk ke sepertiga yang akhir di dalam bulan Ramadan yang Nabi SAW sebut Ramadan awaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqun minan nar. Ramadan ini sepertiga pertamanya ialah rahmat dari Allah SWT yang kita telah lihat sama-sama, ya, dan yang sepertiga yang kedua wa awsatuhu maghfirah, dan sepertiga yang kedua yang pertengahannya itu ialah keampunan dari Allah SWT. Allah SWT mengampunkan dosa kita, walaupun kita berpuasa mungkin ada kekurangan puasa kita di sana sini, maka Allah SWT akan mengurniakan keampunan kepada kita, ya, pada sepertiga yang kedua pada bulan Ramadan. Dan Nabi SAW meneruskan mengakhiri hadis baginda dengan menyebut wa akhiruhu idkhul minan nar, dan ya sepertiga akhir bulan Ramadan itu ialah pelepasan dari api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa tuan-tuan? Sebab pada 10 malam yang akhir pada bulan Ramadan itu akan adanya malam Lailatul Qadar yang Allah SWT sebut dalam Al-Quran, ya. Pertama-tamanya Allah Taala menyatakan bahawa penurunan Al-Quran berlaku pada malam Lailatul Qadar. Sebab itulah ada ulama menjelaskan, ya, berpendapat mereka bahawa sebenarnya malam Lailatul Qadar itu ialah setiap malam 17 Ramadan. Maknanya malam Lailatul Qadar itu dah lepas dah. Itu berdasarkan ayat Quran ni. Penurunan Al-Quran itu berlaku pada malam Lailatul Qadar, iaitu pada bulan Ramadan. Kerana Allah SWT menjelaskan dalam ayat yang lain, Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi bulan yang dibunyikan berpuasa itu ialah bulan Ramadan yang mana padanya diturunkan Al-Quran. Jadi, ya, bulan Ramadan ini, malam Lailatul Qadar ini jatuh pada bulan Ramadan, ya, bulan Ramadan, dan ya bulan Ramadan, ulama mengatakan tarikh yang dikatakan turunnya Al-Quran itu ialah pada 17
malam 17 Ramadan, maknanya lepas dah. Kan? Walau bagaimanapun, ada sebagian ulama lain mengatakan bahawa sebenarnya Nabi SAW telah memberi isyarat-isyarat berkaitan dengan malam Lailatul Qadar. Antaranya yang kita biasa dengar, ya, hadis Nabi SAW, taharatul qadri fil ashril awakhir min Ramadan. Burulah kamu malam Lailatul Qadar itu pada 10 malam yang akhir daripada bulan Ramadan. Jadi pandangan yang mengatakan pada setiap 17 itu, ya, sebagai ulama mengatakan tidak tepat. Kerana Nabi SAW mengatakan 10 malam yang akhir lah, malam start malam ni, 21 sampailah malam ke 29 ataupun 30, kan. Tapi Nabi SAW ada juga menyatakan dalam sebuah hadis yang lain, taharru lailatul qadri fil witri minal ashril awakhir min Ramadan. Burulah kamu dalam Qadar itu pada hari-hari yang ganjil, pada 10 malam akhir Ramadan. Maknanya mula malam ni 21, 25, 27, 29, kan. Mereka mencari malam Lailatul, memburu malam Lailatul Qadar. Kenapa Allah Ta'ala berikan malam Lailatul Qadar ni kepada kita? Supaya ibadah umat Muhammad SAW akan sama berat dengan ibadah umat-umat yang terdahulu. Sebab umat kita, umat Muhammad SAW ni umur pendek-pendek. Umur dia sekitar 60 hingga 70 tahun. Inna amara ummati baina 60 wa 70. Sebenarnya umur makku antara 60 hingga 70 tahun. Kalau ada yang lebih tu rezeki dari Allah SWT tu. Rezeki Allah Ta'ala bagi rezeki, Allah Ta'ala bagi peluang untuk dia menambahkan amal ibadah. Dengan menambah usianya melebihi purata usia manusia akhir zaman ni. Kan? Ada yang tak sempat pun. Ada yang 40-an dah meninggal. Macam sahabat saya. Macam itulah semalam yang tuan-tuan tengok dalam TV pagi tadi. Kan? Ya, kemalangan bukannya dengan kenderaan lain, dia sendiri jadi. Terbabas jatuh. Mengalami kecederaan rusuk. Kecederaan rusuk inilah yang menyebabkan kematian beliau. Kami kawan-kawan jadi terperanjat. Jadi terkejut. Dan sedih, kan. Seorang sahabat yang disenangi oleh semua, ya, dengan perwatakan dan tingkah lakunya yang menyenangkan. Allah Ta'ala ambil pada hari yang mulia, pada bulan yang mulia. Tuan-tuan kan tengok TV pagi tadi, ada yang hantar WhatsApp pun ada gambar, ada video, kan. Dikebumikan di kampung halaman beliau di Rembau, di Rembau Negeri Sembilan. Tak sampai pun 60, kan. Bayar saya tu 43, kan. Kita ni masih lagi Allah Ta'ala beri peluang untuk melakukan amal ibadah. Tapi usia kita tak boleh pergi jauh, hanya sekitar 60 hingga 70 tahun saja. Sebab itulah Allah SWT memberikan kepada kita malam Lailatul Qadar untuk mengimbangkan, supaya balance dengan amalan umat yang terdahulu. Umat yang terdahulu, Nabi Adam AS tu usia dia berapa, tuan-tuan? Usia dia 1000 tahun. Usianya 1000 tahun. Tatkala Nabi Idris diutuskan, Nabi Idris dicicit cucu Nabi Adam keturunan yang ke-9. 9 keturunan berjumpa Nabi Idris. Nabi Idris pun lahir dan diutus sebagai Rasul. Waktu Nabi Idris diutus sebagai Rasul, Nabi Adam masih hidup. Panjang tak panjang umur umat-umat yang terdahulu, kan. Takat 200 tahun ni, punya ramai. Ramai. Ramai yang berusia 100 tahun ke atas, kan. Tapi kita umat Nabi Muhammad SAW ni, yang 100 tahun ke atas tu, ya, bukan ramai lagi, bukan sikit-sikit, bukan jarang-jarang, kadang-kadang baru jumpa seorang umur 100 lebih ke atas. Jadi bayangkanlah tuan-tuan, kalaulah amal ibadah kita ni tidak ada, Allah Ta'ala kurniakan malam yang istimewa seperti malam Lailatul Qadar ni, niscaya amal ibadah kita bila ditimbang daripada masyar, kalau banding dengan amal ibadah umat lain, kita tengok je lah dia orang macam ni je. Dah lah tingginya pun kita tengok macam ni je. Amal ibadah mereka pun kita tengok pandang macam ni je. Jadi sebab itulah Allah Ta'ala berikan malam Lailatul Qadar, supaya kalau kita dapat sekurang-kurangnya sekali seumur hidup, maka sudah menampung segala amal ibadah kita sepanjang hayat kita. Ya, Nabi SAW sebut, man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban
ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Siapa yang bangun pada malam Lailatul Qadar dengan penuh keimanan dan keikhlasan hatinya, maka diampunkan untuknya segala dosanya yang terdahulu dan kemudian. Habis semua dosanya diampuni oleh Allah SWT, melainkan dosa-dosa besar sahaja. Ya, bayangkan tuan-tuan. Ya, maka sebagai akhirnya saya nak kongsikan dengan tuan-tuan dan puan-puan, ya, apakah rahsia, apakah petua untuk kita mendapat malam Lailatul Qadar. Apa petua ni tuan-tuan? Ya, selain daripada apa yang Nabi SAW sebut, Nabi SAW kongsikan dengan kita, ya, berkenaan dengan petua mencari malam Lailatul Qadar, 10 malam yang akhir, malam yang ganjil. Maka ya, ada dua kaedah yang saya sempat lihat di sini, ya, berkaitan dengan mencari malam Lailatul Qadar. Kalau mula puasa hari Jumaat, malam 29. Kalau mula puasa hari Sabtu, malam 21. Kalau mula puasa hari Ahad, malam 27. Kalau mula puasa hari Isnin, malam 29. Macam tahun ni, malam 29. Malam 29 tu dah nak raya tu. Kakak-kakak kat belakang fokus pun dah tak ada pada ibadah, dah ada fokus pada kuih raya dah. Kuih raya, lemang dah macam-macam. Tuan-tuan pula dah sibuk nak mencari buluh, nak buat lemang pula dah. Dah fokus ke situ, dah tak fokus lagi pada mencari ibadah pada malam Lailatul Qadar. Mungkin malam ni tuan-tuan akan all out lah sebab malam pertama, tapi malam 29 esok tak tahu macam mana rupa. Hari Selasa mula puasa malam 25. Hari Rabu puasa bermula malam 27. Hari Khamis bermula puasa malam 21. Ini malam ni lah, malam Lailatul Qadar. Tu. Kemudian dalam satu kitab yang lain yang namanya kitab itu Hasyiah Fathul Wahhab, pengarang kitab ini menyatakan kalau puasa mula hari Ahad atau Rabu, yakni malam 29. Kalau mula puasa hari Isnin, malam 21. Kalau mula puasa hari Selasa atau Jumaat, malam 27. Kalau mula puasa hari Khamis, malam 25. Dan kalau awal puasa bermula hari Sabtu, malam 23. Ini adalah petua. Tak semestinya betul, tapi tuan-tuan boleh jadikan sebagai panduan. Begitu juga alamat-alamat yang dikeliling, alamat-alamat sekeliling yang boleh kita perhatikan pada malam Zulqadar itu, keadaannya agak berbeza. Kalau di kampung kita ni ada bunyi cengkerik, malam tu tak bunyi langsung, senyap je. Apa hal cengkerik ni? Selalu bunyi ni tak ada bunyi pula. Mungkin kita lihat suasana pun hening aja, kan? Kita ingat langit pun cerah semacam je. Mungkinlah malam itu malam Lailatul Qadar. Tetapi kita tidak diberikan satu tarikh yang tepat. Tujuannya tak lain tak bukan ialah untuk memberi motivasi kepada kita mencari malam Lailatul Qadar itu sehingga berjaya. Kan? Kalau diberitahu kata malam 27, malam lain semua tak payahlah datang surau. Malam tu je kita datang ramai. Kita sanggup tidur di surau pun nak dapat ke malam Lailatul Qadar sebab dah tahu malam 27 kan. Kita tak tahu, maka terpulanglah kepada masing-masing kepada kita semua untuk mencari dan memburu malam Lailatul Qadar, sebagai kemuncak ibadah kita pada bulan Ramadan, sebelum kita bertemu dengan bulan Syawal, bertemu dengan hari Aidil Fitri. Mudah-mudahan dengan kita melaksanakan ibadah pada malam Lailatul Qadar ini, segala dosa kita akan diampuni Allah SWT, dan pada malam 1 Syawal kita akan kembali bersih seperti mana hari kita dilahirkan ibu kita ke dunia dulu. Mudah-mudahan insya-Allah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah dia sepanjang apa yang kita boleh kongsikan pada malam ini, tazkirah Ramadan yang mungkin agak ringkas tapi ada manfaat untuk kita bersama. Boleh kita jadi panduan dalam kehidupan kita melayari bulan Ramadan yang masih berbaki ini, dan mudah-mudahan kehidupan kita di dunia ini akan bahagia, bersama isteri, suami dan anak-anak kita sampailah ke akhirat nanti. Dan kalau ada apa-apa yang saya sampaikan dalam tazkirah ni, kalau ada yang terkasar bahasa tanjung cerita semua kata, saya minta maaf kepada Allah SWT dan Nabi SAW dari tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Wallahu rasulan barakallahu fikum. Aku lakukan astaghfirullah azim wa lakum. Wabillahi hidayah wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.